Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global, yang mana dalam channel ini kita sering discuss tentang pasaran saham, pasaran keuangan, isu-isu semasa dan pelbagai lagi topik-topik yang terkini. Jadi bagi kawan-kawan yang baru sampai ke channel ini, jangan lupa subscribe, like dan tekan button notification untuk mendapatkan notification apabila saya mengeluarkan video yang terkini. Seterusnya, menjadi keutamaan saya untuk menyampaikan topik-topik di dalam video ini dalam bahasa yang mudah difahami secara sharp, short and sweet untuk kawan-kawan semua. Alright, jadi dalam video kali ini kita akan discuss tentang kenyataan YB Rafizi yang dikeluarkan pada seminggu ataupun 2 minggu yang lepas. Baru-baru ini YB Rafizi sekali lagi membuat kenyataan supaya peniaga khususnya dalam industri makanan supaya menurunkan harga jualan. Kenyataan ini nampaknya menimbulkan banyak kritikan dari masyarakat Malaysia. Golongan peniaga khususnya menolak cadangan YB Rafizi ini. Simply, mana ada perniagaan yang fikir, oh, I made a lot of money, I should reduce my profit now. It's simply not going to happen. Anyway, kita akan tengok dengan lebih detail apa yang diperkatakan oleh YB Rafizi dalam kenyataan beliau berkenaan, iaitu yang pertama, bahawa harga bahan mentah telah turun di pasaran. Yang kedua, beliau juga menggesa supaya pengguna memboikot perniagaan makanan yang mahal. Saya akan komen tentang kenyataan yang kedua terlebih dahulu, iaitu bahawa pengguna perlu boikot dari membuat pembelian makanan yang mahal. Yes, ini adalah salah satu cara yang sebenarnya baik dan logikal, iaitu pengguna menggunakan hak mereka untuk memboikot atau mencari alternatif lain sekiranya harga makanan yang dijual terlalu mahal. Of course, mahal atau murah itu adalah sesuatu yang subjektif dan berbeza bagi setiap orang. Tetapi dari sudut ekonomi, apabila berlaku penurunan dalam permintaan, ini boleh menyebabkan peniaga juga menurunkan harga jualan. Tetapi kadang-kala penurunan harga juga boleh berlaku dengan peniaga mengurangkan kuantiti ataupun mengurangkan kualiti seperti menggunakan bahan mentah yang murah dan sebagainya. Akhirnya setiap pengguna itu sendiri perlu menilai sama ada value yang kita perolehi setanding dengan harga yang kita bayar. Next, saya sebenarnya lebih berminat untuk membuat komentari tentang kenyataan YB Rafizi bahawa harga bahan mentah sedang menurun di pasaran, maka peniaga wajar menurunkan harga jualan mereka. First kali, apakah benar harga bahan mentah makanan telah turun? Berdasarkan kepada statistik inflasi bahan makanan dan minuman yang dikeluarkan pada bulan Disember 2022 yang lepas, harga bahan makanan seperti beras, tepung, roti meningkat dari 7.3% kepada 7.5%. Harga daging pula meningkat agak banyak, iaitu dari 7.3% kepada 8.5%. Makanan laut meningkat dari 3.4% kepada 3.5%. Telur, susu, cheese meningkat dari 8.8% kepada 8.9%. Gula, madu, coklat, tenusu meningkat dari 3.5% kepada 3.6%. Walau bagaimanapun, terdapat juga pengurangan dari segi minyak masak, buah-buahan, sayur-sayuran yang dilihat mencatatkan kenaikan yang lebih rendah berbanding laporan sebelumnya. Jadi berdasarkan statistik ini, memang ada penurunan kadar inflasi untuk bahan makanan, tetapi bukan semua. Hanya sebahagian sahaja yang mencatatkan penurunan inflasi. Seterusnya, apakah harga jualan makanan bergantung sepenuhnya kepada harga bahan mentah sahaja? Saya sendiri pernah terlibat dalam industri ini untuk puluhan tahun dan seperti perniagaan lain, ada banyak lagi kos yang terlibat. Sebagai contohnya, kos sewa bangunan. Indeks harga sewaan mencatatkan peningkatan 4.46% pada kuartal 2 2022 berbanding dari laporan sebelumnya. Jadi ini juga jelas menunjukkan bahawa berlaku peningkatan dalam kos sewa bangunan. Lagi satu kos yang terbesar dalam industri makanan ialah kos pekerja ataupun kos buruh. Mengikut data purata gaji pekerja di Malaysia, purata gaji meningkat sebanyak 3.5% dari tahun 2020 kepada tahun 2021. Seterusnya, dijangkakan pada tahun 2022,
purata gaji dianggarkan meningkat dengan lebih tinggi iaitu di antara 5% hingga 10%. Jadi again, ini jelas menunjukkan bahawa kos pekerja pada masa ini telah meningkat agak banyak berbanding dengan laporan sebelumnya. Seterusnya, persoalan yang lebih besar yang saya ingin rungkaikan di sini adalah apakah penurunan kadar inflasi bermaksud penurunan dalam harga barangan dan perkhidmatan. Sebenarnya, angka kadar inflasi yang dilaporkan setiap bulan hanya menunjukkan speed atau berapa laju inflasi meningkat ataupun menurun. Kalau kita boleh tengok dalam carta kadar inflasi di Malaysia ini, sejak bulan April 2022, kadar inflasi mula meningkat dengan laju dari 2.3 kepada 2.8 kepada 3.4 kepada 4.4 dan seterusnya memuncak pada 4.7%. Ini menunjukkan bahawa kadar inflasi sedang meningkat dengan pantas pada ketika itu. Kemudian, paras inflasi mula menunjukkan penurunan daripada 4.7 kepada 4.5 kepada 4 dan kepada 3.8% sehingga bulan November 2022. Jadi melihat kepada penurunan kadar inflasi ini, apakah ini juga bermakna bahawa harga barangan menurun dari ketinggian sebelum itu? Jawapannya ialah tidak. Penurunan dalam angka inflasi itu hanya menunjukkan bahawa harga masih terus tinggi dan tidak menurun. Yang menurun hanyalah kelajuan ataupun speed peningkatan harga yang semakin perlahan. Untuk lebih jelas, kita perlu tengok kepada angka CPI ataupun Consumer Price Index ataupun IHP, iaitu Indeks Harga Pengguna. Berdasarkan kepada laporan CPI ini, angka CPI terus meningkat dari Januari 2022 hingga bulan Disember 2022. Tidak berlaku sebarang penurunan harga dalam indeks harga pengguna ini walaupun kadar inflasi menunjukkan penurunan semenjak dari bulan Ogos 2022. Jadi dari data ini dapat kita simpulkan bahawa penurunan dalam kadar inflasi tidak bermakna penurunan dalam harga indeks pengguna, yang mana harga indeks pengguna secara kebiasaannya akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Jadi, kenyataan YB Rafizi bahawa berlaku penurunan harga bahan mentah dalam pasaran bagi saya adalah tidak tepat. Yang sebenarnya apa yang sedang berlaku adalah kenaikan harga barang yang masih meningkat, cuma kenaikan yang berlaku adalah perlahan dari sebelumnya. Sama sekali tidak berlaku penurunan dalam harga barangan dan perkhidmatan seperti yang dilaporkan dalam indeks harga pengguna tadi. Sedikit tambahan, memang ada certain item yang mungkin menurun, tetapi secara agregat, secara purata, indeks harga pengguna masih lagi terus meningkat pada masa ini. Alright, sekian saja untuk perkongsian kali ini. Terima kasih kerana sentiasa menyokong channel ini, especially-nya kepada kawan-kawan yang sentiasa meninggalkan sepatah dua kata di ruangan komen. Dan finally, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapat notifikasi apabila saya mengeluarkan video yang terbaru. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.